Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Sarala Devi, anak perempuan Modern Daren, pensyarah bagi kos Criminal Behaviour Modification Universiti Utara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan pelajar sekalian, jadi pada hari ini saya akan menyampaikan ceramah bertajuk Pendidikan dan Pencegahan Dadah. Jadi untuk makluman semua, ceramah pada hari ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Ahmad Salimi bin Ma'ali, dan rakan saya Muhammad Azim bin Said. Untuk tajuk-tajuk ceramah pada hari ini adalah merangkumi yang pertama, pendahuluan, yang kedua, senario dadah di Malaysia, yang ketiga adalah jenis dadah dan kesannya, yang keempat, penagihan dadah, kelima, dasar dadah negara, yang keenam, undang-undang dadah Malaysia, dan yang terakhir, yang ketujuh, cara mencegah dan seterusnya penutup. Tajuk yang pertama saya akan huraikan berkenaan dengan pendahuluan ataupun pengenalan. Terdapat tiga jenis penggunaan dadah di dalam kehidupan manusia, iaitu yang pertama adalah kategori pengguna dadah, yang mana pengambilan hanya sekali sekala, tidak berterusan dan hanya apabila perlu seperti sakit. Jadi pada kebiasaannya digunakan oleh pesakit dengan kebenaran pegawai perubatan bagi tujuan mengubati penyakit. Contohnya seperti ubat tahan sakit yang digunakan. Semua ubat-ubatan ada menggunakan dadah, tetapi dalam kuantiti yang dibenarkan dan selamat. Yang kedua adalah penyalahgunaan dadah atau bahan, iaitu untuk keseronokan dan merangsang. Contoh nelayan, pemandu lori, penyanyi dan sebagainya. Di mana dalam kategori ini penagih adalah menggunakannya secara tidak berterusan, yang mana kadang-kadang tidak mengambilnya. Contoh seperti individu yang gemar berhibur di pusat hiburan dan mendengar muzik seperti muzik reggae, techno dan elektro, yang mana istilah yang digunakan bagi kumpulan ini adalah lagu goyang. Mereka ini biasanya akan menggunakan dadah seperti Aramin 5, ketamine dan pil ekstasi. Yang mana dadah ini dikenali sebagai dadah stimulan atau sintetik. Jadi penggunaan terhadap pemandu lori pula biasanya untuk tidak mengantuk semasa memandu. Biasanya yang akan mengambil syabu, di mana dadah ini akan membuatkan individu itu boleh berjaga tanpa tidur dalam suatu jangka masa yang lama. Jadi bagi artis pula biasanya akan mengambil dadah jenis ganja dan syabu, yang mana membolehkan halusinasi terhadap pencarian ilham, dan dikatakan boleh menghilangkan rasa gemuruh. Yang ketiga adalah penagihan dadah dan bahan terhadap penggunaan yang berterusan dan pergantungan secara fizikal, psikologikal dan tidak dapat berfungsi secara normal tanpanya. Jadi kategori jenis ini adalah kategori yang agak kritikal. Biasa yang kita panggil adalah penagih tegar. Jadi kebanyakan pengambilan dadah jenis heroin akan menyebabkan individu menjadi penagih tegar. Seterusnya, pengambilan dadah dapat memberikan kepuasan dan keseronokan tertentu kepada penagih, namun terdapat sebab-sebab lain seperti menghilangkan rasa sakit, malu iaitu tiada keyakinan diri, perasaan runsing, meningkat tenaga dan menghilangkan kebosanan. Penagih dadah merupakan pilihan yang dibuat oleh individu itu sendiri, iaitu penagih, bagi mengatasi masalah-masalah di atas. Jadi kepuasan yang diperolehi menyebabkan mereka mengambilnya berulang kali. Seterusnya, penagihan dadah adalah berpunca dari individu itu sendiri. Masyarakat, pengedar, rakan atau kawan serta keluarga bukanlah punca penagihan ini berlaku.
Ini hanya faktor mempengaruhi keputusan dalam pengambilan dadah. Yang lain adalah manusia lebih mengingati keseronokan dan melupai kesakitan. Jadi bagi penagih, pengalaman kesakitan tidak cukup untuk menghentikannya dari mengambil dadah semula. Okey, kita akan melihat kepada senario dadah di Malaysia. Merokok. Tabiat merokok boleh membawa kepada penagihan dadah seperti yang saya katakan sebelum ini. Sebab itulah kerajaan telah membuat kempen tak nak kepada rokok kerana setiap sedutan membawa padah. Okey. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Pusat mengenai ketagihan dan penyalahgunaan substan di Universiti Columbia Amerika Syarikat mengesahkan bahawa nikotin adalah dadah pendorong yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan haram. Orang dewasa yang mula merokok sebelum usia 15 tahun 3 kali lebih ganda, lebih cenderung untuk menjadi penagih dadah. Okey, di dalam slide ini awas bahan beracun yang berada di dalam rokok. Kalau kita tengok kat sini, berbagai-bagai jenis bahan-bahan seperti toluen tan, nikotin, toluen amonia, formaldehid, cyanid, aseton, amonia, metanol, naftalina dan sebagainya. Okey. Sebenarnya nikotin membuatkan anda ketagih sahaja dengan rokok, tetapi ia bukan bahan yang paling berbahaya di dalam rokok. Malah, asap rokok juga mengandungi lebih daripada 5,000 bahan kimia dan sekurang-kurangnya 69 daripadanya akan menyebabkan kanser. So, bahan-bahan rokok ini juga mempercepatkan proses-proses penuaan. Okay, seperti saya katakan, seperti contohnya aseton. Pelarut yang mudah terbakar yang digunakan dalam penghilang kilat ataupun cat. Pengilat kuku ataupun cat. Arsenik merupakan racun. Benzena yang terdapat dalam semen getah. Formaldehid asas tercari pembajaan atau cuci. Plumbum digunakan dalam bateri, bateri kereta dan sebagainya. Tar, iaitu yang kita tahulah, tar bahan untuk menerap jalan. Okey. Bahan kimia juga mempunyai kesan berikut kepada tubuh anda seperti paru-paru dan sel. Tar yang disimpan dalam paru-paru anda dan mengandungi bahan kimia yang dipanggil karsinogen yang menggalakkan perkembangan sel-sel kanser di dalam badan anda. Anda juga terdedah kepada bahan kimia seperti benzena, formaldehid yang telah dikaitkan dengan pelbagai jenis kanser seperti leukemia dan kanser buah pinggang. Okey, untuk kulit juga asetaldehid salah satu daripada bahan kimia dalam asap rokok menyerang tisu penghubung, memegang kulit anda bersama-sama dan membuatkan wajah anda melendut dan mempunyai kedutan di muka. Okey. Tubuh anda juga mengandungi vitamin C. Okey, semua manusia mengandungi vitamin C. Antioksidan yang memainkan peranan dalam pengeluaran kolagen. So, protein semula jadi yang penting untuk mengekalkan kulit yang sihat dan kenyal. Okey. Peredaran darah anda juga akan terjejas apabila oksigen tidak dipam di seluruh saluran darah dengan berkesan berbanding dengan yang bukan menghisap rokok yang akan memberikan kulit menjadi kusam. Okey, kalau kita lihat gigi bagi yang menghisap rokok ini, kita lihat bahan kimia toksik dalam tembakau rokok mencipta sisa tar. Kita tengok gigi menjadi hitam dan melekat di seluruh gigi. Kerana rokok juga mengurangkan jumlah air liur di mulut anda. Air liur di mulut dan gigi anda akan menjadi berwarna dan berubah warna. Anda akan mengalami peningkatan risiko penyakit gusi yang menyebabkan keradangan di sekitar gigi yang mengakibatkan kebengkatan gusi, nafas berbau dan dalam kes yang teruk boleh menyebabkan gigi anda tercabut ataupun jatuh. Okey. Yang seterusnya rambut. Peredaran darah menjadi lemah disebabkan daripada bahan kimia di dalam rokok. Dan akan menyebabkan rambut yang kusam dan kesan kelabu peramatang. Ia tidak pernah terlambat. Kita tidak pernah terlambat untuk berhenti merokok. Dan dengan merokok, anda akan dapat manfaat kesihatan daripada bebas merokok. Dan seperti anda
Maklum yang saya beritahu tadi, rokok adalah permulaan kepada penagihan dadah, iaitu fokus kita utama ni. Okey. So, saya telah terangkan di mana rokok juga adalah punca-punca penagihan dadah. Dan kesan-kesan teruk daripada rokok ini telah mendorong anda untuk bertindak atau berkembang ataupun untuk menagih dadah, untuk mencuba sesuatu yang baru, iaitu seperti menghisap dadah. Mengenai jenis-jenis dadah serta kesannya. Berikut merupakan jenis-jenis dadah yang diperolehi di Malaysia, di negara kita, iaitu yang pertama adalah kandungan dadah jenis opiat, yang mana kandungan opiat ini boleh didapati dalam dadah jenis heroin. Jadi heroin dengan nama lain yang kita sebut adalah feed ataupun ubat. Dadah jenis lain yang mengandungi kandungan opiat ini adalah seperti morfin, candu ataupun opium. Seterusnya kandungan dadah di bawah methamphetamine adalah dadah jenis syabu ataupun yang kita kenali sebagai ice. Pil psikotropik pula adalah istilah untuk dadah jenis ekstasi, pil kuda dan pil goyang. Pil goyang kebiasaannya bersamaan dengan pil ekstasi. Jadi ubat kurus juga untuk mengurangkan selera makan, termasuk duramin, juga mengandungi dadah. Seterusnya ganja dan marijuana. Dadah jenis hallucinogen, iaitu seperti dadah jenis kokain, dan ketamin, iaitu K ataupun kita sebut vitamin K. Saya mengambil contoh terhadap analisa yang dijalankan terhadap sampel-sampel dadah yang dihantar ke Jabatan Kimia. Jadi sebagai contoh, bagi setiap 100 gram heroin yang dirampas dan menjalani ujian di makmal, iaitu di Jabatan Kimia, hanya 4% yang mengandungi kandungan heroin. Manakala 96% lagi adalah terdiri daripada racun tikus, kapur dinding, kaca lampu Kalimantan, karbide, panadol, kulit kerang atau kulit kepah, tulang-tulang manusia dan kandungan bahan ubat nyamuk. Jadi dengan mengambil heroin ini akan menguntungkan orang lain, tetapi akan membunuh diri anda sendiri. Jadi mengapa kita mesti jadi bodoh? Jadi dalam perniagaan dadah adalah merupakan suatu perniagaan yang menguntungkan. Slide ini menerangkan sifat fizikal sesuatu dadah. Itu yang pertama, heroin. Heroin ini berupa serbuk yang berwarna coklat tua atau putih. Yang kedua pula candu. Candu ini adalah pekat dan kenyal dan berwarna coklat atau hitam seperti tar. Dan yang ketiga morfin. Morfin ni biasanya dalam bentuk serbuk yang berwarna putih, kapsul atau tablet. Bagi dadah jenis morfin adalah merupakan dadah alkaloid yang diperolehi daripada candu mentah. Dalam pasaran gelap, ia selalunya diperolehi sebagai morfin mentah atau base morfin atau morfin sulfat. Jadi bahaya penggunaannya apabila menggunakan morfin ini, biasanya kita akan tidur dan jaga tanpa kita sedar. Yang kedua, sekiranya mengambil dos yang berlebihan akan boleh menyebabkan kematian. Hilang pertimbangan atau berhayal boleh menyebabkan kemalangan. Seterusnya, risiko jangkitan penyakit seperti HIV dan AIDS, hepatitis, kancing gigi dan keracunan darah. Bagi wanita yang mengandung pula akan menyebabkan kekurangan darah, keguguran, sakit jantung, bayi mati dalam kandungan atau lahir belum cukup bulan. Jadi antara kesan-kesan lain adalah gejala tarikan, iaitu iaitu yang kita kenali sebagai ketagihan.
Bagi dadah jenis kokain pula, kokain ni adalah dalam bentuk serbuk yang berwarna putih yang berasal daripada daun koka yang terdapat di Peru, Bolivia dan pergunungan Andes di Amerika Syarikat. Jadi bahaya terhadap penggunaan kokain ini adalah yang pertama, penggunanya akan berasa resah dan kekeliruan. Yang kedua, paranoia, halusinasi. Yang ketiga, pertuturan menjadi tidak jelas. Yang keempat, hilang daya ingatan. Yang kelima, kegagalan sistem pernafasan dan jantung tidak berfungsi. Seterusnya, ketagihan, insomnia dan anak mata akan membesar. Kanabis. Kanabis adalah istilah umum untuk semua jenis dadah yang diperolehi daripada pokok Cannabis sativa yang berasal dari kawasan beriklim panas seperti Asia, Meksiko, Afrika dan Timur Tengah. Jadi kanabis mengandungi 421 jenis bahan kimia. Antara nama lain adalah kita sebut sebagai marijuana ataupun ganja. Jadi bahaya penggunaan kanabis ini adalah yang pertama akan menyebabkan kerosakan teruk kepada paru-paru, otak, organ pembiakan dan jantung. Yang kedua, penglihatan akan menjadi kabur. Yang ketiga, akan berasa cemas. Yang keempat, tidak boleh tidur, iaitu penyakit insomnia. Seterusnya akan menyebabkan mati pucuk dan kelahiran bayi yang cacat. Secara amnya, pengambilan terhadap dadah-dadah yang saya sebutkan tadi akan memberikan kesan seperti yang pertama, kesan pening, mual dan muntah. Dan yang kedua, mata akan berair dan gatal dan mata hitam akan mengecil. Jadi mengambil dos yang berlebihan akan menyebabkan kesukaran bernafas yang boleh menyumbang ke arah koma dan boleh membawa maut. Jadi gejala tarikan cepat berlaku dan boleh membawa kepada pergantungan secara fizikal. Dan yang terakhir, penggunaan opiat di kalangan ibu mengandung juga akan mengakibatkan kandungan mati atau peramatang serta gejala tarikan yang teruk. Seterusnya, saya akan terangkan 3 lagi jenis dadah dan keadaan fizikal dadah tersebut. Iaitu yang pertama adalah amfetamin. Jika kita lihat dadah jenis ini adalah dalam kapsul atau dibuat di dalam pil atau tablet. Yang kedua adalah metafetamin. Kebiasaannya berupa serbuk yang berwarna putih, berbentuk kristal dan ada juga berbentuk pil. Manakala lain-lain bahan stimulan akan dibuat dalam bentuk kapsul, pil dan tablet. Dadah syabu atau kita kenali dengan nama lain ice adalah sejenis dadah perangsang berbentuk seperti kaca yang pecah atau dalam bentuk kristal. Jadi paling berkualiti adalah berwarna kristal dan diikuti warna putih kemerah-merahan. Jadi bahaya penggunaannya apabila pengambilan dadah jenis syabu ini adalah penagih akan berjaga untuk 2 ke 3 hari. Seterusnya penurunan berat badan akan berlaku, tingkah laku akan lebih agresif dan ganas, akan menyebabkan ketagihan, insomnia atau sawan yang teruk, akan bengkak pada saraf jantung, akan boleh menyebabkan mandul, menyebabkan kerosakan yang teruk pada hati, buah pinggang, pembuluh darah dan seterusnya boleh mengundang maut. Dan yang terakhir, boleh merosakkan sistem saraf otak. Ekstasi merupakan sejenis dadah rekaan yang merupakan mood enhancing drug yang mempunyai kesan terhadap persepsi pengguna terutama kepada warna dan kesan bunyi, dikaitkan dengan sindrom goyang kepala berasaskan irama muzik. Jadi bahaya penggunaan ekstasi ini adalah akan menyebabkan kerosakan kepada otak, paru-paru, jantung, buah pinggang dan hati. Akan mendatangkan loya, bimbang, kancing gigi, mulut akan menjadi kering dan berdebar-debar. Jadi peningkatan tekanan darah
akan menyebabkan jantung gagal berfungsi dan akan mengundang terhadap strok. Jadi kecenderungan akan bertindak ganas dan mudah marah. Jadi dengan pengambilan dadah ini juga akan menyebabkan keletihan yang melampau dan menyebabkan kekejangan otot. Jadi fikiran akan menjadi tidak waras, akan kemurungan dan keresahan. Dadah jenis ketamin adalah juga popular penggunaannya di Malaysia, yang mana ia dikenali sebagai K atau Special K atau Vitamin K dan KitKat. Ada juga yang memanggilnya KFC. Jadi ia merupakan sejenis ubat bius yang digunakan untuk haiwan. Kebiasaannya penggunaan ketamin ini adalah digunakan untuk parti tari menari. Jadi bentuknya adalah dalam bentuk serbuk putih kristal, cecair ataupun pil. Manakala bahaya penggunaannya akan mendatangkan sesak nafas dan boleh bertindak ganas, boleh menyebabkan hilang ingatan, perasaan berubah sehingga menyebabkan muntah, pergerakan tubuh badan akan terhad dan hilang kawalan diri, dan boleh mengubah deria pendengaran, sentuhan, bau, rasa dan penglihatan sehingga kurang sedar tentang masa dan identiti. Jadi kesan-kesan dadah yang saya sebutkan tadi akan memberi kesan iaitu merangsang keyakinan seseorang, merangsang tenaga dan kecergasan, akan menyebabkan menggeletar, rasa resah dan gelisah. Pengambilannya boleh juga menyebabkan berjaga tanpa tidur selama 2 sehingga ke 3 hari dan tidak berasa lapar dan penat dan akan bercakap berlebih-lebihan. Kesan-kesan negatif yang lain yang akan berlaku terhadap individu yang mengambil dadah yang saya terangkan tadi akan menyebabkan penurunan berat badan dan tekanan darah tinggi serta denyutan jantung akan tidak stabil. Yang kedua, pengambilannya akan menyebabkan seseorang menjadi gila dan dipanggil psikosis. Seseorang juga akan mengalami paranoid atau perasaan syak wasangka. Seterusnya, halusinasi yang menyebabkan kelakuan menjadi agresif. Okey, bab seterusnya adalah penagihan dadah. Okey, adakah anak anda atau rakan-rakan sahabat-sahabat anda menunjukkan tanda-tanda ketagihan atau gian seperti berikut? Okey, tanda-tanda ketagihan atau gian seperti berikut akan muncul setelah kali terakhir anak atau kawan anda menghisap dadah. Okey, dalam masa 4 hingga 6 jam, mereka ini akan menguap, mata berair dan hidung akan berair. Okey, selepas 6 jam, bulu roma naik dan meremang atau sentiasa berpeluh. Selepas 8 jam, berlaku kekejangan perut atau otot dan cerit-berit, termasuk sakit tulang, otot-otot belakang, kaki dan lengan. Dalam membicarakan tingkah laku penagih dadah yang mencurigakan, sebenarnya kita mudah untuk mengesan ataupun mengesyaki bahawa orang-orang yang berdekatan ataupun orang-orang yang kita lihat yang berlainan ataupun lain daripada yang lain. So, kita dapat menganggap mereka ini adalah seorang penagih dadah. Contohnya, mereka ini sentiasa menguap dan mata berair ataupun sentiasa bermata merah. Dan tidak boleh duduk diam dalam rumah. Bermakna sentiasa aktif bergerak ke sana dan ke sini ataupun melakukan kerja-kerja sehingga kita sebagai seorang manusia normal pun pelik. Mereka ini mempunyai tenaga yang berlebihan. Suka menyendiri dan berkurung dalam bilik atau tandas, iaitu suka berseorangan. Sentiasa tidur lewat dan bangun, sentiasa tidur lewat, kemudian bangun pun lewat. Terusnya suka kepada muzik yang kuat. Muzik yang kuat, sentiasa menukar tajuk semasa perbualan. Okey, tidak konsisten dalam percakapan. Dan selalu pontes sekolah dan mengalami prestasi pelajaran yang merosot. Menunjukkan tingkah laku yang panas baran, resah dan ganas. Seterusnya, setelah kita tahu tingkah laku penagih ini,
So ciri-ciri ada pada seorang penagih ni penggunaan dadah secara berterusan dan berulang-ulang sehingga lebih daripada setahun. Mereka ni akan mencari dadah dan menjadi keutamaan berbanding aktiviti-aktiviti lain. Terus menggunakan dadah walaupun tahu mereka ni bukan tak tahu dadah itu berbahaya dan menjadi kesan buruk. Tetapi apabila telah terjebak, mereka ni sukar untuk keluar daripada masalah penagihan dadah ini. Dan mereka ini gian ataupun kemaruk yang dadah yang dahsyat. Penagihan boleh berubah-ubah bergantung kepada keadaan psikososial dan hidup penagih. Kenapa mereka ini perlu dibantu? Ini kerana statistik yang amat membimbangkan. Berlakunya peningkatan penagih ini nescaya. Saya percaya kes-kes jenayah-jenayah juga akan meningkat. Implikasi dia kepada individu terbabit lah kan. Individu terbabit akan dibuang masyarakat. Apabila terbabit dalam jenayah dadah, dia akan dibuang masyarakat. Keluarga, anak dia, pasangan dia dan sebagainya. Dan juga masyarakat, agama, bangsa dan negara memberikan implikasi ataupun kesan-kesan kepada masyarakat, terutamanya bangsa dan agama, dan paling utama adalah negara itu. Apabila kita membicarakan bantuan kepada penagih-penagih yang ingin kita bantu, di mana mereka ingin diletakkan atau ditempatkan, atau di manakah tempat untuk mereka mendapatkan rawatan. Di sini terdapat pelbagai alternatif untuk rawatan dan pemulihan mereka ini, seperti perkhidmatan rawatan-rawatan pakar. Tetapi rawatan-rawatan pakar ini memerlukan kos yang tinggi. Selain itu, agensi-agensi kerajaan seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan, AADK, hospital dan juga agensi daripada badan bukan kerajaan, NGO seperti pemadam, iaitu Persatuan Mencegah Dadah, Persatuan Penagih Dadah Malaysia Pengasih, Persatuan Bekas-Bekas Penagih, Pendamai dan lain-lain seperti Inabah. Inabah ni adalah pondok remaja, iaitu untuk merawat penagih-penagih remaja, dan klinik-klinik swasta yang telah berdaftar dan disahkan. Manusia ini tidak boleh melupakan sesuatu yang pernah dialaminya berulang-ulang kali. Seperti penagih tidak boleh melupai pengalamannya mengambil dadah, iaitu seperti trigger. Bila mana mereka ini berada dalam satu kawasan ataupun berada dalam kelompok-kelompok yang mengingatkan mereka ataupun mengikatkan penagih ini kepada penagihan dadah. Proses pemulihan fizikal juga merupakan langkah pertama ke arah pemulihan. Tetapi pemulihan psikologi yang menentukan matlamat pemulihan itu tercapai. Bermakna secara psikologi, iaitu pemikiran dia, psikologi pemikiran dia yang kita ubah melalui, sebab apa? Setiap perbuatan kita, setiap peranan kita ataupun setiap tindakan kita adalah bermula daripada fikiran kita. Bagi tajuk kelima, saya akan menerangkan mengenai dasar dadah di negara kita. Jadi secara amnya, dasar dadah di negara kita adalah untuk mewujudkan negara Malaysia yang bebas dari ancaman gejala dadah bagi menjamin kesejahteraan hidup masyarakat dan mengekalkan kestabilan dan ketahanan nasional. Jadi dasar ini telah digubal untuk menjadikan Malaysia bebas dari dadah bagi memastikan kehidupan yang aman dan tenteram kepada seluruh rakyat, menjamin serta mengukuhkan kestabilan dan keselamatan negara. Yang kedua, bertujuan untuk mengurangkan permintaan dan bekalan dadah serta hasrat untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada dadah. Dasar dadah negara dalam erti kata lain, objektif dasar ini adalah untuk memberi fokus kepada menghapuskan permintaan dan bekalan dadah sehingga negara dapat mencapai yang pertama, keluarga bebas dadah; yang kedua, institusi pendidikan bebas dadah; yang ketiga, tempat kerja bebas dadah;
Dan yang keempat, kawasan bebas dadah. Melalui dasar negara untuk memerangi dadah menggunakan 4 strategi, iaitu strategi yang pertama adalah melalui pendidikan, pencegahan dan publicity. Yang mana pendidikan, pencegahan dan publicity seperti contohnya yang kita gunakan adalah pengajaran bahayanya dadah sejak di bangku sekolah lagi. Manakala strategi yang kedua yang digunakan adalah melalui rawatan dan pemulihan. Jadi pada kebiasaannya strategi pada peringkat ini adalah dilakukan oleh pihak AADK, Pusat Serenti dan Jabatan Penjara. Strategi nombor 3 adalah penguatkuasaan undang-undang oleh pihak PDRM, iaitu contoh operasi yang dijalankan oleh pihak PDRM adalah seperti Op Sarang. Op Sarang adalah bertujuan untuk target terhadap port-port penagih. Keempat adalah kerjasama antarabangsa. Jadi kerjasama antarabangsa bersama dengan Interpol, DEA iaitu Drug Enforcement Australia, kedutaan ataupun bahagian narkotik negara Thailand, Indonesia dan Singapura. Menurut dasar dadah negara Malaysia, negara bebas dadah adalah bermaksud sesebuah negara yang telah mencapai sasaran berikut, iaitu yang pertama, kaedah penyalahgunaan misuse and abuse of drugs dadah adalah kurang dari 1% penduduk negara. Yang kedua, kadar penagihan dadah dependent and addict to drugs yang kurang dari 0.1% penduduk negara yang berumur 16 hingga 64 tahun. Dan yang ketiga, usaha ini diteruskan pada tahun berikutnya sehingga ke tahap yang lebih baik. Seterusnya, dalam bab ini kita akan membincangkan atau menerangkan undang-undang dadah yang terdapat di Malaysia. Di Malaysia ni terdapat pelbagai akta-akta dadah yang diguna pakai dalam menjatuhkan hukuman-hukuman di Malaysia seperti Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta 234, Akta Racun 1952, Akta 366, Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983, Akta 283, Akta Dadah Berbahaya, Langkah-Langkah Pencegahan Khas 1985, Akta 316, Akta Dadah Berbahaya 1952 adalah bertujuan untuk mengawal pengimportan, pemprosesan, penjualan, pengedaran dan penggunaan dadah berbahaya di dalam negara. Iaitu membuat peruntukan khas berhubung bidang kuasa pihak berwajib dari segi penguatkuasaan, hukuman dan sebagainya berkaitan dengan pengendalian dadah terbabit. Kalau kita lihat di sini, Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, iaitu hukuman yang paling berat dikenakan terhadap bukan penagih tetapi pengedar dadah, iaitu 39B yang hukuman dia adalah mati mandatori. Okey, seterusnya Seksyen 39A2, iaitu hukuman yang kedua berat daripada 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, iaitu memperuntukkan hukuman tidak kurang 5 tahun penjara sehingga seumur hidup dan diwajibkan tidak kurang 10 sebatan. Okey, pelajar-pelajar semua, tidak kurang 10 sebatan bermakna dan penjara adalah seumur hidup. Contohnya, kita dijatuhkan hukuman berusia 35 tahun dan kita akan dihukum seumur hidup adalah sebanyak 35 tahun. Manakala sepanjang hayat adalah selama-lamanya ataupun sehingga tamat riwayat atau hingga kita mendapat pengampunan dari Yang Maha Mulia Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Iaitu 39A dalam kurungan 1. Okey, di bawah seksyen ini hukuman dia adalah tidak kurang 2 tahun penjara tetapi tidak lebih 5 tahun dan diwajibkan sebatang rotan antara 3 hingga 9 kali. Seksyen 12 dalam kurungan 2, iaitu dalam jumlah yang kecil lah.
dalam jumlah kecil dalam milikan seorang penagih dadah, kan? Bermakna mereka ini tidak dituduh di bawah pengedar dadah, iaitu di bawah Seksyen 39. Memperuntukkan penjara tidak lebih daripada 5 tahun atau denda tidak lebih RM100,000. Tambahan, hukuman di rotan adalah sebanyak 3 kali sebatan. Sebelum kita menerangkan Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983, okey, saya tidak menyebut hukuman bagi penagih atau orang yang menggunakan dadah, iaitu apabila the urine didapati positif dadah. Okey, boleh dituduh di bawah Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya, yang mana hukuman dia boleh dipenjara sampai 2 tahun atau denda boleh sampai RM5,000 atau kedua-duanya sekali, dan pengawasan polis adalah selama 2 tahun. Okey, itu adalah kesalahan bagi penagih. Okey, seterusnya adalah Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983, iaitu memberikan peruntukan untuk merawat pulih penagih dadah, memberi kuasa kepada pegawai untuk menahan mana-mana orang yang munasabah disyaki sebagai penagih dadah untuk menjalani ujian. Seterusnya, membawa mana-mana orang yang telah disahkan sebagai penagih ke hadapan magistrat bagi mendapatkan perintah bagi menjalani pemulihan. Di bawah Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983, di mana Seksyen 1/A telah disahkan, iaitu kesalahan dia telah disahkan sebagai penagih dadah oleh pegawai perubatan mendaftar. So, dengan perintah mahkamah ataupun magistrat untuk menjalani pemulihan di institusi selama 2 tahun dan pemulihan dalam komuniti selama 2 tahun. Seterusnya adalah Akta Berbahaya LLPK, Langkah-Langkah Pencegahan Khas 1985. Akta ini ditujukan khas kepada mereka yang dikenal pasti terlibat dalam sindiket pengedaran dadah, terutama mereka yang dikategori sebagai pengedar dadah di bawah Seksyen 39B, termasuk golongan pembekal, pengedar, peruncit dan pembiaya, iaitu financiers. Kuasa polis menahan orang yang disyaki adalah selama 60 hari untuk penyiasatan, dan memberi kuasa kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengenakan perintah tahanan terhadap pengedar bagi tempoh tidak melebihi 2 tahun lagi selepas perintah asal tamat. Seksyen ini adalah di Seksyen 6/3. Akta Dadah Berbahaya, Langkah-Langkah Pencegahan Khas. Okey, hukuman OKS ataupun orang kena siasat ini akan dihantar ke daerah-daerah yang ditetapkan. Maknanya syarat-syarat yang tertentu, berkuat kuasa selama tempoh tidak melebihi 2 tahun dan boleh dilanjutkan jika perlu. Seterusnya adalah Seksyen 3 dan Seksyen 4, di mana hukuman bagi Seksyen 3 dan 4 adalah penjara tidak kurang 5 tahun dan tidak lebih 20 tahun. Seterusnya, Seksyen 5 di bawah Akta Dadah Berbahaya, Langkah-Langkah Pencegahan Khas ini, iaitu kesalahan di mana orang yang telah disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 3 atau 4, hukuman dia, harta tersebut boleh dilucut hakkan, iaitu bawah Seksyen 24/7, iaitu melanggar perintah mahkamah yang diwatakan menyembunyikan atau memusnahkan apa-apa benda atau harta yang terjejas oleh perintah itu, atau memindahkan harta keluar dari Malaysia, mengurus niagakan dan membelanjakan atau melupuskan. Okey, Akta Racun 1952. Pengawalan dadah tidak disenaraikan di bawah jadual pertama Akta Dadah Berbahaya akan dikawal di bawah akta ini, Akta Racun, dan berkuat kuasa di semenanjung Malaysia pada 1 September 1952 dan diperluas ke Sabah dan Sarawak mulai 1 Jun 1978, iaitu Akta Racun 1952, suatu akta yang digubal bagi mengawal pengimportan, pemilikan, pengeluaran, penjualan dan penggunaan racun. Racun adalah bermaksud bahan-bahan yang dinamakan dan disenaraikan dalam senarai racun, termasuk apa-apa campuran
penyediaan solusi atau asli mengandungi bahan-bahan yang terkandung dalam jadual kedua akta. Seksyen yang terkandung di dalam Akta Racun 1952. Bawah Akta Racun ini disebut sebagai racun, iaitu bahan psikotropik. Perwataan mitragynine daun ketum telah diwatakan sebagai racun, iaitu bahan psikotropik. Psikotropik dapat 24 bahan lain yang terkandung di dalam ketum, yang menyebabkan pelbagai kemudaratan apabila penggunaan dia disalahguna ataupun melebihi daripada had yang sepatutnya lah. Daun ketum ni adalah bahan psikotropik yang dikawal di Malaysia. Ketum, bagaimana ia mempengaruhi badan? Pada dos rendah, peningkatan kewaspadaan ataupun tenaga fizikal dan percakapan masih okey. Dan pada dos yang tinggi, dia sebagai ubat penenang. Apabila dia akan ketagihan ataupun pada dos yang tinggi, dia akan menyebabkan halusinasi, khayalan dan kekeliruan, mual, gatal-gatal, berpeluh, mulut kering, sembelit, membuang air kecil dan hilang selera makan. Iaitu mengilang, memiliki, menjual, membekat atau menggunakan bahan-bahan psikotropik ataupun mitragynine. Hukuman dia adalah denda tidak lebih RM10,000 atau penjara tidak lebih 4 tahun atau kedua-duanya sekali. Apa yang anda lihat dalam gambar ni? Ini adalah pokok ketum. Pokok ketum. Pokok ni banyak ditanam di Malaysia. Okey, dalam gambar ni kita dapat lihat bungkusan-bungkusan daun ketum yang telah direbus. Telah direbus dari bukul kecil dan besar dan dijual kepada. Penggunaan ketum ni sebenarnya telah digunakan secara tradisional untuk mengeluarkan angin dalam badan dan meningkatkan tenaga untuk melakukan kerja-kerja berat. Sebab itulah di kawasan-kawasan kampung, petani-petani ataupun peladang-peladang, nelayan-nelayan menggunakan ketum ini untuk mendapatkan tenaga melakukan kerja-kerja berat. Malahan air daun ketum juga dikatakan telah digunakan sebagai ubat tradisional untuk merawat penyakit tertentu seperti merawat sakit belakang, demam, batuk dan penyakit cacing serta penawar diabetes, darah tinggi dan lain-lain. Ketum di negara kita ini perlunya pengawalan. Teknik asertif, iaitu teknik menolak. Antara cara lain yang boleh kita gunakan untuk menghindari daripada terjebak atau terlibat dalam penggunaan dadah adalah yang pertama, penolakan bersopan. Cara yang kedua adalah kita boleh beri alasan. Kita boleh memberikan pelbagai alasan kepada rakan yang cuba mempengaruhi kita. Cara yang ketiga adalah berpendirian teguh. Jadi pergaulan dengan rakan-rakan yang sihat adalah merupakan langkah yang terbaik daripada terjebak dalam pengambilan dadah ini. Cara yang keempat pula adalah tunjukkan pendirian, iaitu dengan mengatakan kepada mereka yang cuba untuk mempengaruhi kita berkaitan hukum di dalam agama serta merupakan suatu kesalahan di bawah undang-undang. Cara yang kelima yang boleh kita gunakan adalah buat tak kisah dan terus beredar. Kita jangan memberi peluang kepada mereka untuk bercakap dan mempengaruhi kita, sebaliknya kita terus beredar. Cara yang keenam adalah jauhi situasi. Menjauhi tempat-tempat yang mempunyai risiko terhadap penggunaan dadah seperti pusat hiburan. Cara yang ketujuh yang boleh kita gunakan adalah pulangkan tekanan. Jika kita dipengaruhi, kita boleh ambil tindakan dengan memberikan amaran yang keras seakan-akan marah kepada mereka ini. Cara yang ke-8 pula, kita boleh beri pilihan. Dan cara terakhir yang boleh kita gunakan, mengulangi jawapan, di mana kita akan tetap dengan jawapan kita, tidak mahu sehingga mereka bosan untuk mengajak kita. Di dalam mencegah daripada terjebak dalam penagihan najis dadah ini,
terdapat faktor pelindung yang kepada individu seperti penguasaan kemahiran akademik, mematuhi peraturan bagi tingkah laku di rumah, sekolah dan tempat awam, hubungan yang baik dengan rakan sebaya, keupayaan untuk memilih rakan, iaitu kita sebagai seorang manusia perlu memahami atau memahirkan diri dalam kemahiran-kemahiran akademik. Dan sebagai manusia kita perlu mengikut segala peraturan-peraturan di mana pun kita berada. Bermakna perwatakan kita ataupun tingkah laku kita ini banyak dipengaruhi oleh rakan-rakan. Faktor pelindung seterusnya adalah ahli keluarga. Daripada kecil adalah bermula di rumah. So, ibu dan bapa adalah sebagai contoh ataupun ikutan anak-anak. Dan disiplin yang konsisten. So, lebih banyak menggunakan bahasa berbanding fizikal dalam mendisiplinkan anak-anak. Kita memberikan galakan, pujian ataupun kita memberi teguran secara positif jika anak melakukan kesalahan. So, anak ini akan lebih cenderung untuk bertindak lebih positif. Tidak menggunakan kekasaran seperti memukul dan sebagainya lah yang secara fizikal dalam mendisiplinkan anak-anak. Dalam keluarga yang berpanjangan bermakna sentiasa memberi support ataupun dorongan, sokongan dan okey, faktor pelindung yang seterusnya dalam komuniti yang lebih besar. Di mana ini di luar daripada lingkungan keluarga ataupun ibu bapa. Okey, faktor pelindung seterusnya adalah seperti di pejabat, sekolah, rakan sebaya ataupun komuniti. Okey, kumpulan peer iaitu rakan sebaya yang sihat. Pelibatan dalam sekolah iaitu aktif dalam sekolah, bermakna aktif dalam sukan, badan beruniform, ataupun jika di pejabat aktif dalam mesyuarat, aktif dalam melakukan tugas-tugas yang di luar seperti bersukan dan sebagainya. Okey, harapan guru yang positif ataupun bos-bos yang positif ataupun rakan-rakan sekerja yang positif yang sentiasa memberikan semangat jika kita jatuh ataupun terduduk ataupun down sekalipun, ada bos kita ataupun guru-guru yang memberikan galakan ataupun memberikan semangat untuk kita bangkit semula. Okey, pengurusan kelas yang berkesan. Positif di antara sekolah, pejabat dan keluarga. Dan mengamalkan polisi dan amalan sekolah bagi mengurangkan kes-kes buli dan di sini dapat disimpulkan trend penagihan telah berubah. Bermakna trend penagihan di negara ini telah berubah. Dan kemunculan bahan-bahan sampingan yang mempunyai kesan sama seperti dadah. Kesan sampingan seperti pil-pil hayal dan sebagainya. Pencegahan adalah lebih baik daripada merawat. Itu adalah yang sebenar-benarnya tujuan pendidikan dan langkah-langkah pencegahan ini dilakukan. Penyalahgunaan dadah merentasi sepadan negara, iaitu dadah ini berlaku di seantero dunia. So, semua negara mempunyai masalah ataupun mempunyai simptom-simptom yang sama untuk membendung ataupun untuk mencari solusi bukan menghalang ataupun menghabiskan seterusnya, tetapi berjaya mengurangkannya atau mengelakkan daripada penagih-penagih baru. So, matlamat supaya penagih-penagih baru yang mula terjebak tidaklah besar ataupun kalau boleh tiada langsung. Undang-undang dadah dalam negara adalah yang terketat. Kalau nak tahu, undang-undang di negara kita adalah yang terketat berbanding negara-negara lain. Okey, sekian saja presentation saya dan Tuan Salimi. Terusnya, ada sesiapa ada soalan? Boleh kemukakan soalan.